Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa natubu ilaih. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala sayyidil karim wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana wa imamina Muhammadin al-amin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faya ayyuhal hadirun ittaqullah. Usikum wa iyaya bitaqwallah faqad fazal muttaqun. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Shadaqallahul azim. Wa qala nabiyuna al-mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilih, atau kama qala sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillah. Pertamanya, mari sama-sama kita mengucapkan kesyukuran kehadrat Allah Subhanahu wa Ta'ala kerana dengan limpah kurnianya, dengan nikmat iman dan Islam, nikmat akal yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dapat sama-sama kita berkumpul pada malam ni untuk menyambung perbincangan daripada kitab Tajzib Atrafil Hadis, jilid yang pertama yang dikarang oleh Syekh Abdul Halim Hadi. Kitab ini merupakan kitab ringkasan daripada kitab Jami'us Saghir karangan Imam Suyuti rahimahullahu ta'ala. Kita mengharapkan mudah-mudahan pertemuan pada malam ni akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, insya-Allah. Nawaina ta'alluma wa ta'lim wa tazakkura wa tazkir wa nafa'a wal intifa' wa difata wal istifadah wal hassa 'ala at-tamassuki bi kitabillahi wa sunnati nabiyhi wa du'a ila al-huda wa dalalata 'ala al-khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi, amin Allahumma amin. Tuan-tuan tengok pada muka surat sebelah. Muka surat sebelah hadis yang di atas kali tu, hadis yang ke-22. Muka surat sebelah hadis yang atas kali, hadis yang ke-22. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi fid darain, amin. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqullaha wa sallu khamsakum wa sumu syahrakum wa addu zakata amwalikum tayyibatan biha anfusukum wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum. Rawahul Hakim an Abi Umamah radhiyallahu ta'ala anhu. Tuan-tuan, hadis yang kita nak bacakan pada malam ni iaitu hadis yang
bertajuk hadis yang bertajuk menjaga amalan-amalan soleh. Tu tajuk tu saya buh sendirilah nak bagi mudah faham, nak bagi mudah faham. Menjaga amalan-amalan soleh. Jaga dia macam mana? Sekejap kita akan tengok macam mana nak menjaga amal soleh yang telah pun kita lakukan. Baik, maksudnya sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, takutlah kamu akan Allah Subhanahu wa taala. Mula-mula sekali baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan berkaitan dengan taqwa. Ittaqullah, takutlah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bertakwalah kamu kepada Allah. Tuan-tuan, takwa ni dia adalah merupakan amalan hati. Benda yang kita tak nampak dengan mata. Dia bukan amalan fizikal seperti mana sembahyang. Kalau sembahyang kita boleh tengok dengan mata kepala kita. Sembahyang ada 13 rukun. Kalau kita buat ibadah umrah, ibadah haji, boleh tengok dengan mata kepala. Ibadah umrah ada 4 rukun. Ibadah haji ada 5 rukun. Jadi ibadah-ibadah tu ibadah yang melibatkan kepada jawarih, iaitu anggota tubuh badan kita. Kita puasa, benda tu nampak. Tetapi yang kata satu lagi perkara yang penting dan yang sangat penting, iaitu amalan hati. Maka di antara amalan hati itu adalah taqwa, takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka tuan-tuan, pentingnya amalan hati ni, pentingnya takwa ni, kerana ia adalah merupakan penentu sama ada ibadah fizikal kita, amalan jawarih, amalan anggota tubuh badan kita ni diterima oleh Allah Subhanahu wa taala ataupun tidak. Penentu dia adalah di hati itu macam mana. Sembahyanglah 1000 rakaat sekalipun, tapi kalau sembahyang kita tu tidak disertakan dengan amalan hati takwa, maka sembahyang tu dikira sebagai sia-sia, ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Puasalah kita walaupun 1000 hari sekalipun, puasalah kita walaupun siang dan juga malam, tapi kalau tidak ada amalan hati takwa, maka puasa kita dikira sebagai sia-sia, lapak dan dahaga. Buatlah kuliah pengajian berbuih-buih mulut sekalipun, kalau tidak ada amalan takwa dalam hati, tidak ada takwa dalam hati, maka tuan-tuan, amalan itu tidak dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala, dikira sebagai sia-sia sahaja. Maka sebab itulah betapa pentingnya sifat takwa ni di dalam setiap amalan. Semua amalan yang kita buat kena pastikan adanya niat di dalam hati, dan juga setiap amalan yang kita buat mesti disertakan dengan hati, maka barulah ianya dipandang oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Bab gugur kewajipan ataupun tak, itu tak kira. Kita sembahyang cukup rukun, cukup syarat. Maka adakah gugur kewajipan? Ya, kewajipan gugur. Tak gaduh kita ulang sembahyang dah. Pasal cukup syarat, cukup rukun. Syarat sah sembahyang ada 6, rukun sembahyang ada 13, kita buat semua lengkap, maka tuan-tuan gugur kewajipan sembahyang. Tapi persoalan dia, Tuhan terima ke tak sembahyang tu, bergantung kepada hati. Kita puasa cukup rukun, cukup syarat. Rukun puasa ada 2, semua kita buat. Tetapi adakah Tuhan terima ke tidak puasa kita tu, bergantung kepada hati.
Maka kerana itulah tuan-tuan, ada amalan yang Allah Ta'ala terima dan ada amalan yang Allah Ta'ala tak terima. Bukan pasal tak cukup syarat, bukan pasal tak cukup rukun, tak, semua cukup, tetapi rupa-rupanya tidak disertakan dengan amalan hati taqwa yang menyebabkan Allah Ta'ala menolak amalan tersebut. Tentu dalam Quran Allah Ta'ala sebutkan tentang kisah Habil dan juga Qabil, kan? Ketika mana kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, idh qarraba qurbanan fatuqubbila min ahadihima walam yutaqabbal minal akhar. Ketika mana kedua-duanya melakukan ibadah, Habil pun buat ibadah, Qabil pun buat ibadah, dua-dua buat korban, tapi kata Allah fatuqubbila min ahadihima, diterima salah satu amalan antara kedua-duanya. Tuhan terima amalan siapa? Amalan yang dilakukan oleh Habil. Walam yutaqabbal minal akhar, tapi yang seorang lagi Tuhan tak terima. Siapa dia? Qabil. Tuhan tak terima amalan dia. Pasal apa? Ada yang terima, ada yang tak terima. Kata Allah di belakang, innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Hanya saja, innama ni tuan-tuan maksudnya hanya saja, dia adalah merupakan adatu hasrin. Adatu hasrin ni maksudnya thubutul mazkur wa nafihi ma'adahu, sabit dengan apa yang disebut. Yang disebut ni sahaja, yang tak sebut tak ada. Yang ni saja, yang disebut yang ni sahaja. Innama, hanya sana, yataqabbalullahu minal muttaqin, Allah Ta'ala menerima amalan daripada orang-orang yang bertakwa. Hanya yang Tuhan terima adalah orang yang buat amalan dengan ada niat takwa. Bermaksud yang Tuhan tak sebut tak terima. Lain dari takwa tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu fungsi kalimat innama kalau kita belajar bahasa Arab. Maka tuan-tuan, sebab itulah Tuhan letakkan syarat, kalau nak Allah Ta'ala terima amalan, maka mesti kena ada sifat at-taqwa. Nah, tuan-tuan, ada satu kisah. Seorang sahabat Nabi SAW berjumpa dengan Nabi. Dia kata dekat Nabi, wahai Rasulullah, aku melakukan satu amalan kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi pada masa yang sama aku pun nak juga amalan aku ni diketahui oleh orang, biar orang tahu amalan aku ni. Aku buat amalan kerana Allah, pada masa yang sama aku nak juga orang lain tahu apa yang aku buat tentang amalan kebaikan ni. Kemudian tuan-tuan, Nabi SAW senyap sah. Kemudian Nabi pun jawab persoalan daripada laki-laki sahabat tadi ni, iaitu ayat Al-Quran. Allah Ta'ala turunkan, وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Surah Al-Kahfi yang kita baca kan last kali, ayat Quran tu. وَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاءَ رَبِّهِ, kata Allah, siapa yang nak bertemu dengan Tuhannya, فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, hendaklah dia melakukan amalan salih. Bermaksud hendaklah dia buat amalan jawarih, amalan dalam bentuk anggota tubuh badan, sembahyang, puasa, zakat, sedekah, wakaf, itu semua amalan jawarih. Hendaklah dia melakukan amalan-amalan salih. Wala yusyrik bi'ibadati rabbih ahada, dan dia tidak mensyirikkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada sesuatu pun. Maksudnya, bila mana dia buat amalan soleh tadi ni hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia tak kongsikan niat, tujuan dia buat ibadah tu selain daripada Allah. Maksudnya Nabi nak bagi tahu kat laki-laki tadi ni, bila mana kamu buat ibadah kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka Allah lah tujuan kamu. Kalau kamu ada niat buat satu amalan sebab nak orang lain tahu,
Tang sini dia dah berubah lah. Dia dah ada perkongsian, kongsi antara kerana Allah dan juga kerana manusia, biar semua orang tahu. Kan? Tang situ dia dah ada perkongsian dah antara Allah dan orang lain, biar orang lain tahu. Kan? Tang situ tuan-tuan, inilah yang Nabi SAW nak bagi tahu, kata yang ni kamu buat amalan tadi ni mesti buat kerana Allah, jangan kamu buat niat kerana nak orang lain tahu, buat pekerjaan nak supaya orang lain puji kepada kamu, jangan. Itu namanya adalah riak, nak tunjuk kepada orang, kan, nak orang puji, nama sum'ah, kan. Oh dah tu ustaz, kalau kita buat benda yang baik-baik ni kira tak payah beritahu ke orang, ya, tak payah kita beritahu ke orang, kita buat hanya semata-mata kerana Allah Subhanahu wa ta'ala. Kecuali kalau kebaikan yang kita buat tadi ni dengan tujuan untuk ajak orang ikut sama, kita buat sebab nak ajak orang ikut, kita buat sebab sebagai panduan kepada orang lain, itu boleh. Kan, kita nak sedekah, nak ajak, jom tuan-tuan kita pakat sedekah, saya mulakan dengan diri saya dulu, boh lah tabung, contohlah saya mulakan dengan diri saya dulu, saya boleh tabung ni RM1,000, je boh, ni untuk Palestin, tuan-tuan semua kena masukkan duit dengan tujuan untuk ajak orang lain, itu boleh. Kan, buat benda baik dengan tujuan untuk ajak orang lain buat, itu dibenarkan oleh syarak. Tapi kalau kata dia buat benda baik dengan tujuan nak pujian, nak pengaruh, nak follower tinggi, naik, ketika itu dia telah mengkongsikan niat yang asal kerana Allah dan juga kerana makhluk. Tang sinilah kata Allah Subhanahu wa ta'ala, iaitu syarat kalau nak bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, buat amalan soleh dan tidak mensyirikkan dan tidak mengkongsikan tujuan amalan yang dilakukan tadi ini selain daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Okey, itu ayat Quran yang kita baca dalam surah Al-Kahfi. Maka tuan-tuan, Allah Ta'ala mulakan, Nabi SAW mulakan dulu dengan perkara yang pertama yang paling penting, iaitu berkaitan dengan amalan hati. Ittaqullah, bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Nabi kata wasallu khamsakum, dan sembahyanglah kamu 5, sembahyanglah 5 waktu. Maka ini tuan-tuan adalah merupakan amalan jawarih, amalan anggota tubuh badan kita. Pasal apa Nabi sebut tuan-tuan amalan ni dulu, sembahyang dulu? Kerana sembahyang adalah merupakan amalan yang paling penting antara semua amalan lain. Kita diwajibkan sembahyang, puasa, zakat, haji, umrah, kan, diwajibkan pada kita. Tapi antara semua yang kewajipan atas kita selaku mukmin, amalan yang paling penting adalah sembahyang. Sembahyanglah merupakan amalan yang paling penting. Perbezaan, kata Nabi SAW, al-farqu bainal muslim wal kafir as-salah. Perbezaan di antara orang Islam dengan orang bukan Islam adalah sembahyang. Sembahyang ni dia punya perbezaan je, sempadan dia adalah sembahyang. Bermaksud tuan-tuan, kalau orang yang dia tak sembahyang, ni cerita dia tak sembahyang, tak sembahyang pasal malah. Kalau tak sembahyang pasal dia kata sembahyang tu tak wajib, jadi kafir lah, murtad, kan? Tapi cerita dia ni malas sembahyang. Orang yang malas sembahyang tuan, dosa besar. Dan juga orang yang tak sembahyang kerana malah, boleh gugur keimanannya. Dia boleh jatuh iman, kan? Boleh gugur keimanannya. Berbeza dengan ibadah-ibadah yang lain. Kalau puasa, dia tak puasa apa-apa, malah masih lagi ada iman.
Puasa ni dia tak sama macam martabat sembahyang. Ibadah haji, ibadah umrah, dia tak buat pasal apa? Pasal kedekut, malah tak apa lagi, berdosa. Tapi berbeza dengan sembahyang. Mayang tuan-tuan, kalau tak sembahyang sebab malah, maka dalam hukum Islam orang ini boleh untuk dibunuh. Dalam hukum Islam ada, dalam hukum hudud, dalam hukum Islam orang ni tak sembahyang pasal malah. Kalau tak sembahyang pasal kita sembahyang tu tak wajib, memang sah-sah lah, murtad. Tapi kalau tak sembahyang pasal kita malah, maka ada hukum di dalam Islam, orang ini diharuskan untuk dibunuh kerana meninggalkan sembahyang sebab malah. Tu Nabi kata martabat sembahyang yang sangat-sangat tinggi. Maka sebab itulah tuan-tuan, amalan pertama yang disebutkan oleh Nabi SAW dalam bentuk amalan jawarih adalah amalan sembahyang. Dan sembahyang ni lah merupakan tali penghubung di antara seseorang dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila sebut kata tali penghubung ni, tali dia serupa macam kalau kita duduk di tengah laut. Kita ada kapal ataupun kita ada sampan kita duduk kat tengah laut. Dia ada satu kapal induk, kita duduk atas sampan kita ni dia ada tali. Ombak mai ke kanan, ombak mai ke kiri, sampan kita tu kadang-kadang dia pergi ke belah kanan, kadang-kadang dia pergi belah kiri, dia pergi jauh sikit, lepas tu pergi dekat balik kan. Gelombang ombak tu mai tolak sampan ni. Tapi pilah jauh macam mana sekalipun, ke kanan ke kiri ke, lagi mana ada tali, lagi itulah dia boleh patah balik ke kapal yang besar. Ni perumpamaan lah. Macam itulah juga dengan sembahyang ni. Orang yang sembahyang dan tak tinggal sembahyang, dosa besar mana sekalipun yang dia buat, terpesong jauh macam mana sekalipun, sesat sejauh macam mana sekalipun, lagi mana dia sembahyang, lagi itulah dia ada harapan untuk kembali ke atas jalan yang benar. Dia ada harapan untuk kembali atas landasan yang betul balik, walaupun dia telah pun tersesat jauh, walaupun dia dah pun terpesong jauh, lagi mana dia ada tali tu, lagi itulah dia akan berpatah balik ke tempat yang asal. Dia ni jahat sungguh lah, minum arak, berzina, mencuri, jahat ni, makan duit rasuah, buat zalim ke orang, lagi mana dia tak tinggal sembahyang. Maka tuan-tuan, insya-Allah akan ada harapan untuk dia berpatah balik, akan ada harapan akhir sekali dia akan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Pasal apa? Sebab tali itu tak putih, tali itu dia ada hubungan dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lagi mana dia sembahyang, lagi itulah dia akan kembali kepada landasan yang asal. Tapi kalau kata jahat yang dia buat, sembahyang ditinggalkan, maka tuan-tuan, jahat yang dia buat tu akan semakin jahat, sesat dia ni akan semakin sesat, sehinggalah tidak ada lagi tali yang akan menarik dia untuk kembali kepada landasan yang betul. Sebab itulah Nabi SAW menyebutkan, Allah Ta'ala sebut dalam Quran Karim, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya sembahyang itu menghalang daripada perkara-perkara yang keji dan juga perkara-perkara yang mungkar. Sebab itulah tuan-tuan, anak-anak kita kena ajak kat mereka, anak-anak kita kena pastikan mereka ni reti bab tentang sembahyang dan juga tak meninggalkan sembahyang. Zaman kita hari ni zaman yang amat-amat dahsyat, zaman yang amat-amat macam-macam cabaran zaman lah ni. Tapi lagi mana tuan-tuan sembahyang tidak ditinggalkan, sembahyang diutamakan,
lagi itulah insya-Allah akan ada hidayah, lagi itulah akan dijaga dan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala. Okey, maka Nabi kata amalan jawarih yang pertama ni iaitu sembahyanglah kamu 5 waktu yang telah pun diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, wasumu syahrakum, dan berpuasalah pada bulan kamu, yakni puasa pada bulan Ramadan. Ini puasa. Puasa ni tuan-tuan adalah amalan yang kedua. Amalan pertama yang esok akan dihisap adalah sembahyang. Amalan pertama yang akan masuk ke dalam kubur teman kita di alam kubur adalah solat. Solat akan duduk di bahagian kepala. Kemudian amalan lain yang akan datang menemani kita dalam kubur adalah amalan puasa. Puasa dia akan mai duduk belah kanan kita. Amalan puasa. Nah, maka puasa ni penting. Sebab itulah tuan-tuan, Nabi SAW sebut as-sabru thawabuhul jannah. Sabar itu ganjarannya adalah syurga. Maka di antara ibadah yang bagi kita ni banyak bersabar adalah puasa. Puasa di antara ibadah yang menjadikan kita banyak bersabar. Sebab itulah Ramadan dinamakan sebagai Syahrus Sabri, bulan kesabaran. Ketika Ramadan, sabar hawa nafsu kita ni dia memberontak, nak makan tu, nak makan ni, kan? Tahan sat. Sabar dalam kita mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebab Nabi kata as-sabru thawabuhul jannah. Sabar itu ganjarannya adalah syurga. Tidak ada ganjaran yang layak diberikan kepada orang yang bersabar. Tidak ada ganjaran yang lebih layak kepada sifat sabar ni, melainkan yang layak baginya adalah syurga. Bermaksud tuan-tuan, sabar itu adalah modal untuk seseorang masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Kena sabar. Sabar banyak, no? Sebab tu dah tuan-tuan, kita duduk kat dunia ni, Tuhan jadikan tempat kita di dunia ni adalah sebagai tempat ujian. Ujian musibah lah. Kadang-kadang mai gempa bumi, kadang-kadang sehari mai ribut petir, kadang-kadang sehari mai banjir kilat, kadang-kadang sehari mai aksiden, lepas tu mai tentang kematian, lepas tu mai tentang anak sakit, kan? Macam-macam ujian. Takkan terlepas daripada ujian yang Tuhan bagi kat kita ni. Ujian yang berbentuk musibah. Maka ujian yang berbentuk musibah ni, kita respon dengan cara sabar. Sabar dengan ujian daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka dengan sabar itulah seseorang akan dimasukkan ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Okey, salah satu di antara ibadah yang perlukan pada banyak sabar adalah puasa. Maka Nabi sebut wasumu syahrakum. Yang keempat, wa addu zakata amwalikum, dan hendaklah kamu dan beri zakat dengan ikhlas hati. Wa addu zakata amwalikum tibata biha anfusukum, dan tunaikanlah zakat harta kamu. Tuan-tuan, kita ada harta, kita kena selalu cek dengan harta yang kita simpan. Ni bulan 12. Biasanya bulan 12 cukup haul. Cukup haul untuk kita keluarkan zakat. Biasanya gitu, biasanya ni biasanya. Kita kena cek balik dalam akaun bank kita. Kalaulah dalam akaun bank kita ni ada nisab, ada harta simpanan yang sampai ke peringkat cukup nisab. Terkini tuan-tuan, nisab zakat adalah 24,500. Kalau tahun lepas 21,000 bulan 12. Kan, ni yang terbaru dalam laman web zakat, ni yang terbaru adalah 24,500.
tu adalah nisab yang terkini. Nah, abang kata duit kita makin jatuh terus, no? Duit kita makin jatuh sebab nisab zakat ni dia perkiraan dia adalah 20 dinar. 20 dinar. Tahun lepas 20 dinar bersamaan dengan 21,000. Tahun ni 20 dinar bersamaan dengan 24,500. Naik 3,000 lebih. No? Tahun depan naik lagi pasal. Itulah hakikat duit kita lah. Duit kita yang makin jatuh, ekonomi yang makin jatuh. Baik, jadi tuan-tuan, kalau dalam akaun bank kita ada 24,000, campur semua ada 24,000, tak kacau, tak keluar, ataupun lebih kan, ada 30,000 ke 50,000 ke, campur semua, maka ketika itu wajib untuk dikeluarkan zakat simpanan 2.5%, wajib untuk dikeluarkan. Tolak yang tabung haji ya, kan, campur semua, sebab biasa tabung haji dia ada dah kira siap dah untuk bayar zakat. Tapi kalau akaun bank yang lain memang tak ada, akaun bank yang lain tak ada dia keluarkan zakat, kita kena keluar sendiri, kan. Campur semua, tolak yang tabung haji, maka kira 2.5% wajib untuk kita keluarkan zakat. Ini cerita ada kalau cukup simpanan. Ni zakat simpanan, zakat simpanan. Kalau cukup simpanan kita tadi ni lebih daripada 24,000. Nah, lebih. Kalau kurang dari itu tak wajib lah. Kalau lebih maka wajib. Ni campur semua, katakanlah campur semua ada 40,000. Wajib lah. Tolak yang dalam akaun tabung haji, akaun tabung haji katakanlah 25,000 katakanlah. Tolak itu ada baki lagi 15,000. Maka 15 ni kita kira 2.5% kali dengan 15,000, maka dapatlah jumlah wajib untuk dikeluarkan zakat simpanan. Nah, zakat pendapatan kira lain pula. Zakat pendapatan itu yang tuan-tuan kira potong gaji tiap bulan tu. Okey? Baik. Maka wajib untuk kita keluarkan zakat. Tibatan biha anfusukum, memperelokkan dengannya akan jiwa-jiwa kamu. Zakat ni bila mana kita keluarkan, dia ada dua peranan. Peranan yang pertama, memperelokkan harta. Bila kita keluar zakat, harta kita ni makin bersih, makin elok, kan? Kadang-kadang tuan-tuan, harta yang kita kumpul, duit yang kita cari, bukan daripada sumber yang haram, tak. Tapi kadang-kadang termasuk dalam kategori syubhah. Syubhah. Kita patutnya pergi kerja, masuk jam 7.30 tamprin, panskat. Tapi kadang-kadang kita kecoh. Habaq kat kawan kita, hang tolong panskat aku tak? Aku masuk lambat sikit. Hari tu aku tolong hang dah. Ni hang tolong aku balik. Contoh. Kan? Kau tim gitu. Hari tu hang tolong aku, ni hari ni aku tolong hang balik. Maka tuan-tuan, tang situ dia ada yang kata nama syubhah. Kan, syubhah. Kita tak kata haram. Pasal memang dapat gaji kita pun. Tapi sepatutnya kita masuk pada jam sekian-sekian, tapi hari tu kita lajak masuk lambat. Kita kau tim dengan kawan. Ketika tu ada sesuatu yang namanya syubhah dalam sumber keuangan kita. Ketika tu tuan-tuan, bersihkan yang syubhah tadi ni dengan cara kita keluarkan zakat. Itu bukan hak kita, itu hak orang. Kan? Keluarkan zakat. Maka yang pertama, zakat ni peranan dia adalah membersihkan harta yang kita simpan. Dia serupa macam tuan-tuan kalau kita nak bagi tumbuh janggut misai kita ni, kalau nak bagi subur cukup, lagi cukup lagi tumbuh, lagi cukup lagi tumbuh. Macam tu lah duit ni, lagi bagi ke orang, lagi dia tumbuh lagi banyak, kan?
Pokok bunga macam mana nak bagi dia kembang elok? Potong, bila potong kembang lagi, potong kembang, potong kembang, kan? Ni orang cerita kat saya lah gitu. Jadi macam tu dah juga dengan duit. Duit bila kita bagi kat orang, sedekah, niat bayar zakat, maka duit tu dia akan makin berkembang, kerana padanya ada barakah, berkat kepada orang yang keluarkan duit untuk bayar zakat. Kedua, membersihkan kepada jiwa. Zakat tu bagi bersih jiwa ni. Bila mana tuan-tuan kita keluarkan zakat, maka tanggapan kita pada harta zakat, pada harta yang kita miliki tu, duit ni dalam tu ada hak orang lain. Dalam ni bukan duit aku, duit orang. Aku kena keluarkan duit yang bagi kat orang, bukan aku punya ni orang punya, keluarkan, kan? Benar tuan-tuan, kadang-kadang kalau orang yang bayar zakat sikit-sikit, dia tak berasa sangat. Takat bayar zakat setahun 500, tak berasa sangat. Tapi kalau dia nak kena bayar zakat sampai 10,000, 20,000, zakat dia saja 20,000, zakat dia saja 100,000, tu dia. Ketika tu dia fikir panjang, banyak zakat nak keluar, kan? Tetapi kalau dia kata 100,000 yang nak keluarkan tadi ni bukan duit aku ni, duit orang ni, yang bukan aku punya, maka tang situ dia telah membersihkan hati dia, kan? Dia nampak ni bukan duit aku, duit orang ni, orang punya, bagi, keluarkan zakat, bagi kat orang, kan? Maka di situlah tuan-tuan, zakat ini akan membersihkan hati. Bila mana dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, dan juga diberikan kepada orang, membersihkan harta dia. Kadang-kadang tuan-tuan, orang bila mana dia fikir nak kena bayar zakat, simpan zakat pendapatan, silap dah dia kata nak kena bayar zakat pendapatan ni tiap bulan pula tu, tiap bulan bayar zakat pendapatan, kan? Majikan potong kan. Kalau dia fikir kata bayar potong-potong tiap bulan tu, dia fikir kata dah majikan kata wajib nak bagaimana nak kena bayar ke? Kalau ikut hati tak bayar, kan? Kalau ikut hati tak bayar, silap lah dia. Pasal kalau ikut hati tak mau bayar, tu tak kena tu. Majikan dia potong tu bagus dah, cuma niat dia tu tak kena, niat dia tu tak betul. Orang yang keluarkan zakat tadi ni, tiap-tiap potong, tiap-tiap bulan dipotong daripada gaji dia, bayar zakat pendapatan, maka itu sebenarnya adalah simpanan dia di akhirat nanti. Seperti mana tuan-tuan kita potong pada tiap-tiap bulan bayar duit KWSP, caruman, potong duit KWSP tu, potong duit, kita berasa berat tak? Berat agak mula-mula tu. Tapi fikir balik, tak apa ni untuk simpanan hari tua, kan? Simpanan hari tua, tak apalah, potonglah, duit aku juga ni. Tu pun kalau sempat tua lah. Kalau tak sempat tua, mati awal, boleh lah kat anak bini kita, kan? Tapi tak apalah, kan? Tak apalah, kira nampak lah depan mata ni duit tu. Tapi kalau potong tiap-tiap bulan, majikan potong tiap-tiap bulan zakat pendapatan ni, maka tuan-tuan letak ke dalam hati, inilah merupakan simpanan bulanan aku untuk hari akhirat. Tiap-tiap bulan potong, niat zakat, simpanan untuk hari akhirat, simpanan untuk hari akhirat kita, yang mana hari akhirat nanti, ketika mana dibentangkan buku amalan, ketika tu kita baru menyesal. Kita kata, Allah, pasal apalah majikan potong sikit sangat zakat tiap-tiap bulan ni, patutnya potonglah bagi banyak sikit. Tu nanti akhirat, nanti dalam kubur baru kita akan sedar benda ni. Dunia kita berasa macam berat, dunia kita berasa macam menyesal, tapi akhirat kita menyesal pasal majikan potong sikit sangat, patutnya potong bagi banyak sikit.
Pasal ni betul-betul punya simpanan kita untuk hari akhirat. Kan? Baik. Kalau fikir macam tu, itulah yang namanya tibatan biha anfusukum, memperelokkan jiwa-jiwa kamu. Zakat tadi ni peranan dia bukan takat bersihkan harta, tetapi zakat membersihkan hati dan juga jiwa. Barulah hati kita akan tenang, hati kita akan baik, elok, sebab dibersihkan dengan cara mengeluarkan harta dan juga dengan mengeluarkan zakat. Yang berikutnya, wa ati'u dha amrikum tadkhulu jannata rabbikum, dan hendaklah kamu taat akan pemerintah, yakni ulil amri, dapatlah kamu masuk syurga. Yang terakhir selepas daripada bayar zakat adalah taat kepada pemerintah. Ada 5 benda: takwa, semayang, puasa, zakat, taat kepada pemerintah. Tuan-tuan, taat pada pemerintah ni sekiranya pemerintah itu tidak melanggar perintah Allah dan juga Rasul, maka taatlah. Tapi kalau kata pemerintah tu menyuruh kepada perkara yang langgar perintah Allah dan juga Rasul, ketika itu wajib untuk ditentang. Ketika itu wajib untuk kita tegur. Tak boleh. Tuan-tuan, baru ni dia buat konsert di Selangor, stadium Shah Alam ni kan. Konsert panggil artis daripada luar negara, artis Coldplay kan. Cerita dia artis ni, artis yang luar negara ni, dia main bukan nyanyi saja, tapi dia ada dia punya bisnes dia, dia ada dia punya tawaran dia. Apa tawaran dia? Tawaran dia nyanyi sambil promosi tentang hidup dalam keadaan yang bebas, kebebasan hidup. Bebas hidup ni lah tuan-tuan, bebas tanpa ada batasan, tanpa ada undang-undang yang menyekat, ataupun yang dikenali sebagai pahaman liberal kan. Geng-geng ni dipromosi benda tu. Sebab tu kalau tuan-tuan perasan, dia buat main simbol. Simbol apa? Pakaian pelangi, baju pelangi, kasut pelangi, apa nama tu, bendera pelangi. Kalau orang yang faham, dia faham lah. Tuan-tuan mungkin kalau tengok pelangi biasa, tak apa, pelangi je pun kan. Pasal tuan-tuan ni orang masjid. Tapi ni anak-anak muda ni, anak-anak muda, bila dia tengok tuan-tuan, dia tahu dah ni simbol, ni simbol, ni tanda. Maka mereka membawa satu pemikiran hidup dalam keadaan yang bebas, LGBT kan, hidup dalam keadaan yang bebas, meraihkan semua golongan yang ada. Tak kira lah golongan tu laki dengan laki ke, perempuan dengan perempuan ke, dan juga jantina ke, kena raih mereka ni. Betul tak? Boleh ke raih? Tak boleh. Benda ni berlanggar dengan fitrah, berlanggar dengan fitrah agama kita, berlanggar dengan fitrah asal kejadian kita. Dilarang oleh Nabi SAW, dan benda yang mendapat laknat daripada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh. Sebab tu tuan-tuan, bila mana kalau tengok kumpulan ni masuk dalam negara, dia pernah buat konsert, mufti keluarkan arahan, mufti keluarkan pandangan, siapa yang pi konsert ni tak boleh sembahyang jamak qasar kan, tak boleh sembahyang jamak qasar. Dia buh gitu. Media pun ambil, media kata pi sembahyang tak sah. Betul memang tak sah pun, tapi bila orang kata sembahyang tak sah tu, oi, pi sembahyang tak sah. Tak sah lah kalau dia sembahyang jamak qasar. Kalau dia sembahyang tamam ni sah ke lah? Tak sah sebab dia buat jamak qasar. Pasal apa tak sah ni? Pasal jamak qasar ni dia adalah ibadah yang berbentuk rukhsah, keringanan.
Kalau kata ibadah yang asal nama azimah, ibadah yang asal ni mayang 4 rakaat isyak, asar 4 rakaat, mayang maghrib dalam waktu dia, mayang isyak dalam waktu dia, tu nama azimah. Tapi bila mana ada sebab-sebab yang tertentu, maka Tuhan bagi keringanan. Antaranya musafir. Bila musafir, jarak perjalanan kita tu lebih daripada 82 km, maka dibenarkan untuk kita ringankan ibadah. Semayang boleh gabung, maghrib isyak gabung, zuhur asar gabung. Semayang boleh dipendekkan daripada 4 tinggal lagi 2, Tuhan bagi ringan. Tapi syarat nak meringankan ibadah ni adalah mesti niat, bukan pergi kerana perkara yang maksiat. Bukan tujuan berjalan ni kerana perkara yang maksiat. Itu antara syarat ringan nak dapat tadi ni. Tapi bila mana kita pergi musafir dengan tujuan nak tengok konsert Coldplay, maka sebab ni lah mufti keluarkan pandangan, mufti keluarkan makluman, kata siapa yang pi jangan semayang jamak qasar. Pasal apa? Sebab tak sah semayang dia kalau dia buat solat jamak qasar. Pasal pi tadi ni nak ke tempat tersebut, itu merupakan tempat yang maksiat, maka menyebabkan ibadah qasar dan juga jamak hukum adalah tidak sah. Dia kena semayang ikut yang asal. Oh ustaz, kalau semayang ikut asal kau boleh pi ya? Tak pi tu pun tak boleh. Jangan salah faham pula kan. Tak pi tu pun tak boleh. Tapi kalau nak pi jaga, nak pi juga, semayang jangan tinggal. Semayang jangan tinggal, kena semayang juga. Tapi semayang pastikan semayang penuh, jangan semayang pendek kan. Jadi kena faham lah benda tu. Jadi bila mufti sebut gitu tu, media ambil, abang kata semayang tak sah. Oh viral lebih, orang kutuk mufti, orang kata kat mufti begar tu mufti tu. Nah mufti. Maka tuan-tuan, sebab tu kita kata jaga-jagalah. Nah jaga-jagalah dengan dunia kita yang ada pada hari ni. Kadang-kadang orang dia nak komen ni pasal mufti tak ikut dia punya naluri dia, mufti tak ikut, tak up to date lah apa semua, mufti memandai lah dia kata. Oh ini tuan-tuan perkara yang cukup bahaya. Fitnah yang ada di zaman kita yang ada pada hari ni, fitnah yang maksud ujian yang ada di zaman kita yang ada pada hari ni adalah ujian yang amat-amat dahsyat, no? Jadi taat kepada pemerintah yang taat kepada Allah. Tapi kalau kata pemerintah tu buat perkara yang dilarang oleh Allah, maka kita tak boleh ikut. Kalau buat kelima-lima benda ni, takwa, semayang, puasa, zakat dan juga taat pada pemerintah, maka tadkhulu jannata rabbikum, kamu masuk ke dalam syurga Allah Subhanahu wa taala. Nah, mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya mengarahkan kita menunaikan rukun-rukun Islam kita itu dengan ikhlas. Taatkan pemerintah yang Islam. Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Cukuplah sekadar tu. Mudah-mudahan apa yang kita bincangkan pada malam ni akan diberkati dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa 'ilmal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Tangguh dengan tasbih kafarah dan surah wal 'asr. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.